ke dalam pintu Land of Dawn untuk kita menyaksikan perlawanan kedua di antara kontingen Kamboja menentang kontingen daripada pasukan Filipina. Ya, peluang yang terakhir untuk pasukan Kamboja untuk meneruskan langkah mereka ke semi-final Grup A nanti. Sekiranya tiada mata skrin kekalahan yang terpaksa mereka hadapi di game yang kedua ini, bermakna mereka terpaksa akur menghentikan perjalanan mereka pada hari ini. Ya, seperti apa yang dikatakan sebentar tadi. Early game damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Filipina agak besar. Pasukan Kamboja dengan setup yang mereka boleh keluarkan daripada Lolita ini akan menjadi kunci sebenarnya kepada pasukan mereka untuk teruskan team fight. Little Wanderer macam yang didapatkan oleh pasukan Filipina, sedikit kelebihan kepada mereka daripada segi level kemungkinan besar seperti nanti. Ya, dan apabila Little Wanderer itu didapatkan, seperti mana yang kita tahu dapat untuk membuka kawasan river tersebut. Akan tetapi untuk pasukan Kamboja, kita boleh lihat aggression mereka di bahagian top lane, bagaimana bantuan nak cuba diberikan. Jadi untuk kedua-dua pasukan ini, yang mana dapatkan level 4 dengan lebih pantas akan dapat kelebihan untuk mereka dapatkan turtle. Di mana seperti mana dalam perlawanan sebelum ini, Kamboja dapatkan turtle yang pertama. Tapi mereka perlu kekalkan konsistensi mereka sehingga ke mid game kerana nak dapatkan kemenangan. Ya, seperti tadi, kalau kita nampak dekat kawasan bawah iaitu kawasan Gulen untuk kedua-dua pasukan, sedikit sebanyak kemenangan di tangan Perez yang menggunakan Melissa sebab kita tahu range beliau adalah lebih besar nak dibandingkan dengan Carry. Tapi sekarang ini kawasan Turtle telah pun dimulakan oleh Alboreto dengan penggunaan Fredin kat kawasan belakang. Wow, lihat Bandit Strike telah memberikan satu damage yang cukup besar kepada Strenas. Namun ditarik sekarang dia gone. Dia nak bagi nama dekat siapa? Dekat Yagon. Itu tim lawan tetapi Bocora dapatkan turtle tersebut. Kamboja masih lagi mempunyai first turtle rate 100% setakat ini dalam SEA Games ke-32. Ya, tapi itulah apa yang saya risaukan sekarang ini, mampu ke tidak pasukan Kamboja gunakan turtle tersebut kemenangan pada fasa awal ini sedikit sebanyak untuk mereka snowballkan bawa ke fasa mid game nanti. Itulah persoalan yang cukup-cukup besar yang perlu dijawab oleh pasukan Kamboja di game yang kedua ini. Rotasi pergi ke kawasan bawah untuk pasukan Filipina. Mereka ada peluang untuk mendapatkan pick off. Tetapi balik semula Vivero, manakala pasukan Kamboja pula dan sekarang ini sedang fokus untuk memberikan peluang kepada Thief Marina dapatkan farming yang lebih. Ya, dan untuk dapatkan farming yang lebih, mereka perlu berikan keselesaan kepada Thief Marina di mana itu yang mereka tengah cuba lakukan. Contoh seperti apa yang kita predik, seperti apa yang kita jangkakan, menjaga Thief Marina dengan sangat baik dan cemerlang, tidak seperti dalam perlawanan yang pertama. Di kawasan tengah. Akan tetapi di tengah sekarang First Blood, Mias Ratiani telah pun dikorbankan dengan asakan daripada dua orang pemain. Dan Ochora mungkin jadi mangsa seterusnya, tapi dia adalah Martis, boleh gunakan Molten Coil untuk keluar daripada keadaan tersebut. Ya, Divine Judgment yang dikeluarkan petang tadi di kawasan tengah oleh Vivero, follow up yang pantas diberikan oleh pasukan Filipina, memberikan first blood kepada mereka, hampir mencecah 1000 gol ke hadapan. Baru masuk minit yang keempat, walaupun turtle yang pertama berjaya untuk didapatkan oleh tim Kamboja, tapi sekarang ini di kawasan tengah, namun tiada pickup yang boleh dilakukan oleh Vivero. Vivero, Alpuerto dah fungsi. Telah pun masuk ke dalam untuk dapatkan satu set up mungkin ataupun mungkin kiting cuba dilakukan. Dia gagal untuk mendapatkan landing time. Flicker digunakan. Vat untuk larikan diri, tapi Ring of Order ada untuk Vivero. Mendapatkan kill yang cukup enak di bahagian bawah rasa coklat. Tetapi kita lihat bagaimana Kamboja pula di bahagian top lane. Mendapatkan turtle yang seterusnya. Yang kedua, nombor 16 tidak dikumpulkan bersama dengan Flicker. Sekarang tak terkena kepada sesiapa, tapi Alberto lah berfungsi. Dapatkan satu lagi kill ataupun turtle yang berpihak kepada pasukan Filipina. Kali ini 4 orang terkepung. Masih lagi berlaku pertempuran. Amores yang tiada sebarang Bandit Strike ditarik pula. Tiada susulan dapat dilakukan. Embracer Wrath telah pun mengorbankan seorang pemain. Bocora terpaksa melupakan hasrat untuk meneruskan team fight. Canta juga akan dikorbankan. Bandit Strike, hujan api tidak mengorbankan sesiapa, tetapi Filipina menang besar kali ini 4-0 untuk mereka. Tapi kan, satu persoalan daripada saya untuk pasukan Kamboja tadi adalah di mana Canta dia dapatkan nombor 16. Kalau dikumpulkan dengan Flicker tadi, saya kira mungkin berjaya untuk mendapatkan stun kepada 3 ataupun 4 pemain yang sedang berkumpul daripada pasukan Filipina tadi dekat kawasan river. Tapi kenapa Flicker tersebut tak digunakan? Saya kira
Mungkin sedikit sebanyak kesilapan dari sudut komunikasi untuk pasukan Cambodia. Satu truk telah pun dijatuhkan di kawasan atas. Satu kill diberikan sekali lagi kepada Alberto di kawasan tengah. Terlampau overconfident di dalam kawasan turret untuk pasukan Cambodia sebentar tadi. Batis Marina, yes, overconfident tu mungkin ada. Akan tetapi mereka cuba dapatkan turtle yang seterusnya tu adalah tarikan yang berjaya. Sebelum itu kita lihat bagaimana satu Divine Judgment yang cuba untuk mengekang pergerakan Bocora sebentar tadi hampir saja untuk dikorbankan, tetapi Ferret Airstrike satu persatu hampir gagal untuk mendapatkan nyawa daripada pasukan Cambodia sebentar tadi. Tapi Tis Marina semakin lama semakin ditekan di bahagian bottom lane, sukar untuk dapatkan ruang yang selesa untuk bernafas sekalipun. Ini adalah berita buruk untuk damage dealer mereka. Ya, bukan sahaja damage dealer untuk pasukan Cambodia yang mendapatkan berita buruk tersebut, tetapi pasukan Cambodia sendiri. Sekarang ini damage mereka ada di tangan Tis Marina dan sedikit sebanyak daripada Ratiani. Tapi lihat bagaimana Ratiani, dia tak mampu untuk lakukan apa-apa. 2 kematian telah pun ada di tangan, telah pun dijatuhkan daripada tangan pasukan Filipina. 5,000 gol ke hadapan, baru masuk minit yang ke-6. Belum lagi masuk mid game sekalipun sekarang ini Mars. Perkara yang sangat-sangat tidak baik untuk pasukan Cambodia. Bila masuk ke fasa mid game nanti, Amores dah dapatkan item, damage sangat-sangat sakit. Perez dah dapatkan item daripada jarak jauh sahaja boleh mengeluarkan damage terhadap pasukan Cambodia. Satu lagi objektif telah pun didapatkan oleh pasukan Filipina. Satu turtle telah pun didapatkan oleh mereka, memberikan lagi tekanan kepada pasukan Cambodia. Namun sekarang ini Tis Marina, Dia seorang diri sekarang, dah disedari sebenarnya. Tapi nasib baik ada flicker, tetapi terpaksa untuk melupakan turret di bahagian bottom lane dan juga middle lane untuk Cambodia telah pun dilenyapkan. Tarikan yang dibuat Vivero, satu kejutan surprise birthday kepada pasukan Cambodia walaupun bukan birthday di hari ini, tetapi kematian seterusnya didapatkan oleh pasukan Filipina. Masih lagi belum energy eruption dilakukan, belum berhabisan untuk pertempuran sebentar tadi, akan tetapi tiada sebarang kill yang berlaku setakat ini. Ya, tapi sekarang ini mereka fokus di kawasan bawah pula, cuba untuk menjatuhkan turret. 3 pemain daripada pasukan Cambodia, 4 sebenarnya telah pun tiba di kawasan bawah sekarang ini, cuba mempertahankan inner turret. Turret yang kedua di kawasan bawah dalam masa 60 saat saja lagi. Lot yang pertama akan muncul, tetapi lihat bagaimana penguasaan map yang telah pun ditunjukkan oleh pasukan Filipina. Sekali lagi, perkara yang sama terjadi kepada pasukan Cambodia. Dapatkan turtle yang pertama, tetapi selepas itu sepertinya mereka kehilangan arah, Syamilo. 6-0 kill buat masa ini dengan 6,000 perbezaan gol. Pasukan Kamboja daripada segi sudut damage yang mereka boleh keluarkan sekali lagi tidak mencukupi nak dibandingkan dengan pasukan Filipina. Amores dengan Feather Airstrike sekaligus Tis Marina mudah untuk ditumbangkan. Even kalau ada call atas sekalipun, damage yang boleh dikeluarkan sangat mengerikan. Lihat daripada segi optimization, Clock of Destiny sahaja yang ada kepada Faramis tak boleh nak keluarkan damage yang besar. Manakala nak dibandingkan dengan Farsa, dah ada Lightning Tranchon dan juga Clock of Destiny disiapkan dengan awal minit permainan. Jadi menunjukkan bahawa staking daripada 2 item ini menjadi sangat-sangat besar yang menyukarkan pasukan Kamboja untuk pergi ke depan, untuk malas nak tangkap Farsa ni pun bukan perkara yang mudah. Ni pasukan Filipina, mereka dapat penguasaan dari map, bukan sahaja penguasaan map tetapi daripada sudut goal dan juga itemization. Lot telah pun dimulakan, konsep telah pun dibuka. Vivero Sekali lagi melakukan kesilapan di mana walaupun ada call altar, dia tak boleh nak lari daripada genggaman Kaja yang sekarang tengah pakai konsil. Ya, walaupun dia ada sebarang Divine Judgment, lihat bagaimana damage yang cukup perit keutarakan untuk pasukan Filipina kepada pasukan Cambodia yang mana berciciran lari terus, tak boleh nak bagi saingan. 2 kematian, tiada lagi 2 pemain untuk Cambodia merebut lot yang terbentang luas untuk kontingen Filipina. Okay, kalau kita nak lihat dari sudut drafting untuk pasukan Cambodia, dengan adanya Faramis, boleh dikatakan mereka adalah komposisi untuk lakukan counter engage. Tetapi mereka nak lakukan counter engage pun tak sempat. Kerana apa? Kerana rotasi daripada pasukan Filipina sangat-sangat pantas. Mereka dapatkan 1 kill, 2 kill dan kemudian mereka balik semula, tunggu balik cooldown skill set mereka, baru mereka masuk semula untuk dapatkan satu lagi pick off ataupun 1 kill lain yang terhadap pasukan Cambodia. Dan kill yang perlu didapatkan tersebut tidak boleh untuk didapatkan dalam keadaan yang pantas sebenarnya kalau Cambodia dapatkan setup sekalipun. Sebab mereka dah ketinggalan banyak. Kalau kita lihat daripada sudut gol, 32 berbalas dengan 24.
Di mana untuk damage dealer mereka pun perlukan masa untuk dapatkan, terutamanya Tess Marina sendiri. Tiada item yang cukup, akan tetapi Vivero bring of order untuk merendahkan keadaan, tapi dia tersilap sedikit langkah. Satu decimation awal dikeluarkan dan juga kill didapatkan, tetapi fokus untuk Filipina adalah Taran. Satu berantara yang cukup cantik dan Peres dikorbankan, kesemuanya lengkap diratakan oleh pasukan Filipina. Bagaimana mereka dapatkan kill tersebut? Maniac yang berjaya untuk didapatkan sebentar tadi. Tinggal Fermi seorang saja sekarang ini. Ratiani mampu ataupun tidak. Lord masih lagi teguh berdiri. Dia mampu untuk melakukan apa-apa. Final Slayer telah pun dibuka. Amores. Dia pening. Tak boleh nak tahan lagi. Dan mata yang seterusnya berpihak